Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuliana. Pada hari ini, saya akan membentangkan bagaimana teori kepimpinan kontingensi dapat diterapkan di kalangan pemimpin pada abad ke-21 ini. Baik, teori ini menyatakan bahawa tidak ada cara yang terbaik pun dalam mengurus, memimpin dan juga membuat keputusan. Ia bergantung kepada keadaan dan situasi pada ketika itu. Mari kita berkenalan dengan contingency leadership theories. Contingency. Menurut Douglas Harper tahun 2003, perkataan contingency ini diambil daripada bahasa Latin iaitu contingentum yang bermaksud happening, possible. Contingency leadership theory menerangkan gaya kepimpinan yang sesuai berdasarkan pemimpin, pengikut dan situasi. Manakala contingency the influence leadership style mempengaruhi gaya kepimpinan seseorang dari segi pertama, style groups prefer, kedua, contextual factors, ketiga, demands on constraints confronting the leader. Terdapat banyak jenis model-model yang boleh diterapkan di kalangan pemimpin pada abad ke-21 ini. Antaranya ialah the contingency leadership model, the leadership continuum model, normative decision model, situational leadership model, dan path goal leadership model. Contingency leadership model. Pada tahun 1958, Fred Edward Fiedler telah mengembangkan teori contingency leadership iaitu Fiedler's contingency theory. Ia merupakan teori pertama yang menyatakan bagaimana situational variables berinteraksi antara leader personality dengan behavior. Dan beliau juga menyatakan bahawa pemimpin yang harus mengubah keadaan, bukan pada gaya. Ini adalah kerangka Fiedler's contingency leadership model. Di sini, pada peringkat awalnya, Fiedler melihat pada siapakah followersnya, apakah hubungan antara leader dengan members, dan bagaimana pula dengan leadership style. Di sini, kita boleh buat survey adakah leader kita cenderung ke arah task oriented atau relationship oriented. Leadership continuum model. Model ini menentukan gaya pemimpin yang mana satu digunakan pada situasi tertentu, sama ada boss-centered atau subordinate-centered. Menurut Tannenbaum dan Smith, pemimpin yang berjaya tahu behavior yang mana paling sesuai pada waktu tertentu. Baik, dalam model ini, menurut Tannenbaum dan Smith, seorang leadership boleh bersikap autocratic style atau participative style, di mana leadership ini dapat menyesuaikan dirinya mengikut keadaan semasa ketika itu. Ia juga bergantung kepada apa yang mereka tahu tentang keadaan followers mereka. Contohnya, dalam situasi ini, leadership bertindak akan memberitahu kepada followersnya apa tindakan yang perlu dibuat, apa yang perlu dijual, dan ini adalah satu tugasan yang perlu diambil yang diterapkan oleh leadership tersebut. Normative decision model. Model ini dikenali sebagai model Vroom-Yatanyago. Teori ini adalah mengenal pasti keputusan yang terbaik perlu dibuat oleh seorang pemimpin. Modeling an ideal decision maker dapat mengetahui keputusan dengan lebih tepat, sempurna dan rasional. Model ini juga menganggap gaya itu boleh dipelajari. Normative decision model. Dalam model ini, leadership ini yang akan menentukan masa dan keadaan pada sesuatu situasi. Dan leader ini juga yang akan membuat keputusan kepada followersnya berdasarkan pengalaman dan kepakarannya yang ada. Leader juga akan membantu mengembangkan followersnya dengan memberi peluang kepada followersnya untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan sendirinya dan bukannya pada pemimpin. Situasi ini juga dapat membantu mereka ke arah kejaya untuk masa depan. Situational leadership model. Situational leadership model ini adalah penggunaan leadership style pada situasi tertentu untuk menggambarkan keperluan followers pada ketika itu. Situational leader boleh menggunakan gaya kepimpinan yang berbeza bergantung pada keadaan ketika itu. Model ini telah dicipta oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard
Ia dikembangkan semasa bekerja di Management of Organizational Behaviour. Teori ini sangat popular. Teori ini adalah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 sebagai Life Cycle Theory of Leadership. Ini adalah infografik development level of the individuals atau the followers. Berdasarkan infografik ini, leadership style adalah bergantung kepada followers. Leader style didorong oleh kecekapan dan komitmen followers berdasarkan 4 tahap, iaitu bermula dari D1 yang paling rendah hingga ke D4 iaitu level yang paling tinggi. D1S1 iaitu directing. Directive leaders yang menentukan peranan dan tugas followers dan mengawasi mereka dengan lebih teliti. Manakala D2S2 coaching. Coaching leaders yang akan menentukan peranan dan tugas, tetapi pada masa yang sama ia juga akan mencari idea dan cadangan daripada followersnya. Seterusnya D3S3 supporting, iaitu leadership style suka memuji, mendengar dan memudahkan followers. Manakala yang terakhir D4S4 delegating. Di sini, delegating leaders terlibat dalam membuat keputusan dan penyelesaian masalah, walau bagaimanapun keputusan itu dikawal oleh followers. Yang terakhir ialah Path Goal Leadership Model. Model ini merupakan teori yang berdasarkan leader style atau behavior yang disesuaikan dengan followers dan work environment bagi mencapai tujuan. Tujuan yang paling utama adalah meningkatkan motivasi pekerja, empowerment, kepuasan pekerja agar menjadi pekerja yang produktif dalam organisasi. Ini adalah kerangka Path Goal Leadership Model. Ia melihat kepada pelbagai faktor. Leader akan lihat kepada followersnya mengenai bagaimana mereka bertindak balas terhadap authoritarianism. Ada juga followers yang tidak suka kepada locus of control. Adakah mereka self-driven atau mengikuti gaya kehidupan mereka sendiri? Apakah kemampuan mereka? Lihat situasi mereka. Apakah struktur tugasannya, formal authority-nya dan work group mereka? Ya, ini hampir sama dengan Fiedler's Theory. Sekian sahaja perkongsian ilmu dari saya. Terima kasih.